إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شكر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صواب. ها؟ Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Bahagian yang kedua, sembahyang sunat yang ta'alluq, yang bergantung dengan segala sebab. Di sembahyang sunat ada yang bersebab, ada yang berwaktu. Kalau tidak bersebab, tidak berwaktu, maka dipanggil sunat mutlak. Mutlak maknanya tidak dikait dengan apa-apa. Tidak dikait dengan sebab, tidak dikait dengan waktu. Itu dipanggil sunat mutlak. Iaitu ada 9 perkara. Pertama, sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini sembahyang sebab gerhana. Kedua, sembahyang minta hujan. Ini sebab kemarau. Yang musim banjir minta hujan lah, tenggelam tu. Ini makna sebab kemarau. Dan ketiga, sembahyang jenazah, sebab dia kematian. Dan keempat, sembahyang tahiyatul masjid, sebab masuk dia ke dalam masjid. Kelima, sembahyang sunat wudu dan sunat 2 rakaat antara bang dan qamat. Itu semua ada sebab. Keenam, sembahyang sunat 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah, sebab dia masuk rumah, sunat manzil. Dan pada ketika keluar daripadanya. Yang ketujuh, sembahyang istikharah, sebab apa? Menuntut pilihan daripada Ta'ala sebabnya. Ke-8, sembahyang hajat, sebab ada hajat. Ke-9, sembahyang tasbih. Itu di antara sembahyang yang dikatakan ta'alluq dengan sebab. Sembahyang gerhana matahari dan bulan. Sabda Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa iza ra'aitum zalik fafza'u ila zikrillahi wa ila salati. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahawasanya matahari dan bulan itu kedua-duanya tanda daripada beberapa tanda wujud Allah Subhanahu Taala. Padahal tiada gerhana keduanya kerana mati seorang, dan tiada gerhana keduanya kerana hidup seorang. Mana tak ada kena-mengena dengan hidup mati seorang. Bahkan gerhana itu semua taksis iradat Allah Taala siap pada azal. Maka barang siapa kamu lihat akan yang demikian itu, dilihat gerhana matahari atau bulan, maka pergilah kamu kepada zikrullah dan kepada sembahyang. Mana sembahyang? Sunat gerhana. Adapun kaifiat sembahyang gerhana, maka itu apabila gerhana matahari atau bulan, hendaklah diserukan dengan suara yang nyaring di atas tempat yang tinggi atau lainnya, dengan disebutkan as-salatu jami'ah. Sekarang tak payah naik atas menara, dulu naik kan. Dulu seronok kan, nak jumpa kereta pun bayar. Sunyi kampung. Banyak atas menara tu kalau bangun dengar keliling. Sekarang habis dah, tak boleh. Dah bising kan, kena pakai orang tak naik, dia mencopong ni naik. Corong naik ke atas. Jadi maknanya iklankan as-salatu jami'ah. Kemudian maka disembahyang oleh imam, satu orang yang hadir di dalam masjid, atau lainnya 2 rakaat. Dan sunat pada tiap-tiap 2 rakaat dengan 2 rakaat dan 2 sujud. Dan ada tiap-tiap rakaat yang pertama itu lanjut daripada rakaat yang kedua. Sembahyang gerhana matahari dengan bulan ni dia pelik sikit.
Dia rokok 2 kali, setengah riwayat 3 kali ada. Tapi yang masyhur kita pakai 2 kali. Rokok, lepas tu i'tidal. I'tidal baca Fatihah balik. Kemudian baca surah. Rokok balik. Rokok kali kedua. I'tidal dan terus macam biasalah. Jadi dalam satu rakaat tu ada 2 kali rokok. Itu kafiat yang terakmal atau kafiat yang terlebih afdal. Dan taklah dibaca pada berdiri. Pada pertama, rakaat pertama, kemudian daripada surah Fatihah baca suratul Baqarah. Wah, ni berapa jam siap tu. Ya, surah Baqarah dekat sejam lebih kalau baca ni kan. Tu belum surah lain ni. Tu baru rakaat pertama, rokok, qiyam pertama. Habis surah Baqarah. Dan dibaca pada berdiri yang kedua. Rakaat pertama ni, lepas rokok, dah habis baca surah Baqarah, rokok. Lepas tu i'tidal, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd, baca Fatihah kali kedua pula. Kemudian daripada Fatihah baca surah Al-Imran, semuanya panjang. Ya, agak kau betul-betul ikut ni awak tahu 3 jam habis. Ya. Dan dibaca pula pada berdiri yang ketiga pula, rakaat kedua. Kemudian daripada Fatihah suratul Nisa, semuanya banyak. Ya, mau pergi 3 jam ni. Dan dibaca pada berdiri yang keempat pula pada Fatihah ialah surah Al-Maidah, ya, semua surah yang panjang. Dan dikalau tiada lafaz, dan dikalau tiada hafaz akan segala surah ni, ya, dia tak ingat yang 4 surah tadi, tak ingat surah Baqarah, Al-Imran, ya, Nisa wal Maidah, maka dibaca pada tiap-tiap berdiri 4 kali. Kemudian daripada Fatihah itu ialah surah yang pendek lah. Dan saya memadai ke, ya, senang baca kuliah qulullah habis. Inna ataina habis je. Baca pendek-pendek boleh, tak ada masalah. Dan dapat sunat je lah. Dan demikian lagi jikalau dibaca pada tiap-tiap berdiri, dengan demikian itu surah Fatihah 2. Nah, saya memadai, ya, dibaca Fatihah je, surah tak baca, boleh sah, ya, ambil wajib je lah. Surah tu dia panggil rukun tu sunat hay'ah qauliyah. Sunat hay'ah jenis baca, dia ada sunat hay'ah fi'liyah jenis buat. Ni jenis baca. Mana baca Fatihah saja, tak baca apa pun sah. Dan demikian lagi memadai disemayangkan dengan 2 rakaat. Dan pada tiap-tiap satu rakaat itu 1 rokok. Jadi buat yang akmal, yang paling afdal 2. Ini buat macam sembahyang biasa je, 1 rokok boleh. Dan 2 sujud. Seperti 2 rakaat sunat subuh, sunat zuhur. Tetapi yang terafdal dilanjutkan hingga hilang gerhana. Betul, kalau sembahyang tadi panjang sampai gerhana matahari habis, itu lagi afdal lah. Dan sunat mengucap tasbih di dalam rokok. Yang pertama, rakaat pertama, lepas baca Fatihah dibaca surah Baqarah, kemudian rokok. Dan nak rokok tu baca berapa tasbih je, sekira-kira 100 ayat daripada surah Baqarah. Dia rokok baca 100 kali kan. Kalau 1 ayat kata kat 200 kali kan. 1 ayat apa? Kalau tasbih subhanallah bil azim wa bihamdi, pendek ya. Kalau baca ayat, 1 ayat mau kat 3 tasbih, kalau 300 mau 300 kali. Setengah-setengah dia kata 100 dia ambil 100 kali baca. Itu pun dah lama. Memang panjang betul ni sembahyang gerhana ni. Kadar apa tadi? Surah Baqarah 100 ayat, banyak. Dan dalam rokok yang kedua pula mengucap tasbih sekira 80 ayat daripadanya, daripada surah Baqarah. Dan rokok yang ketiga pula mengucap tasbih 70 kali, 70 ayat daripada dan rokok yang keempat mengucap tasbih sekira 50 ayat daripada Baqarah. Allah 100, kemudian 80, kemudian 70. Allah. Yang keempat 50. Itu dah banyak kan. Dan hendaklah mengucap tasbih di dalam tiap-tiap sujud sekira-kira tasbih yang di dalam rokok.
Wah. Tadi dalam rokok di dalam sujud pun sama juga. Dalam mengucap tasbih di dalam tiap-tiap sujud. Berapa kali sujud ada? 4 kali lah. 2 rakaat. Sekira-kira tasbih yang di dalam rokok pada rakaat itu. Manakala rakaat pertama 100 kali baca 100 ayat, rokok sujud tu pun macam tu ke? Maknanya sujud punya angka tasbih sama dengan angka tasbih maknanya pada rokok tasbih dia. Kalau tasbih dia 100 lah. Kalau 80 lah. Memang panjang betul ni. Tapi tak lawan Imam Malik bin sembahyang ya, Imam Malik dia khatam Quran dalam 2 rakaat. Oh lagi banyak kan. 1 rakaat 15 juz dia baca. Betul-betul pingsan mau ikut. Maka bila selesai daripada sembahyang, maka sunat membaca 2 khutbah. Khutbah dia duduk kendian. Dia khutbah sembahyang apa duduk kendian, kecuali sembahyang Jumaat dia dulu. Dan selesai antara 2 khutbah itu 2 dengan duduk, dan sunat menyeru di dalam khutbah akan manusia dengan memberi sedekah. Di antara benda yang diselitkan dalam khutbah tadi ialah sedekah, sebab as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menjadi sebab Tuhan elakkan bala. Dan memerdekakan hamba kalau ada lah. Hamba saya merdekakan, sebab amalan merdeka itu besar pahala. Dan bertaubat daripada segala maksiat. Dan disuruh akan mereka itu dengan membanyakkan berdoa dan membanyakkan membaca istighfar dan membanyakkan zikir akan Allah Ta'ala. Dan pada sembahyang gerhana matahari diperlahankan bacaan, sedangkan pada gerhana bulan dinyaringkan. Ada kat sembahyang gerhana matahari siang tu kan saya baca pelan, gerhana bulan dia baca nyaring. Habis. Ada pun waktu sembahyang gerhana itu, maka itu daripada permulaan gerhana hingga hilang. Jadi waktu dia tak terhad lah. Mana selagi ada gerhana tu boleh sembahyang. Kalau dah habis gerhana, habis waktu dia. Habis. Kemudian sembahyang salatul istisqa, sembahyang minta hujan. Berlaku bila musim kemarau. Maka bila kering perigi, tahu ketiadaan turun hujan, maka sunat bagi imam yang bagi raja ataupun gantinya naib dia menyuruh akan manusia dengan puasa 3 hari. Itu paling afdal. Okay. Dan barang yang kuasa memberi sedekah, sedekahlah. Dan memerdekakan hamba, merdekalah. Dan keluar daripada mengerjakan yang zalim. Kalau ada buat zalim, sila taubat, keluar daripada kezaliman. Dan taubat daripada segala maksiat, kecil atau besar, semua taubat. Kalau kita nak minta rahmat, bala itu menyebabkan rahmat lagi. Yang keempat, kepadang pada hal tadi. Kemudian maka keluar imam itu kepada manusia pada hari yang keempat. Hari ketiga dah habis puasa kan. So hari keempat tu keluar. Padahal mereka itu puasa lagi. Masya Allah. Dan sunat keluar berserta dengan orang tua-tua. Bawa orang tua-tua tu kalau tolak lah. Dan serta kanak-kanak, sebab mereka menyebab rahmat turun. Padahal mereka itu puasa. So dia puasa lah kalau dia mampu. Dan memakai kain yang lunak-lunak. Kain buruk dia pakai kan. Cari kain yang buruk-buruk, baju buruk-buruk tapi bersih, menutup aurat. Benar-benar menterjemahkan kefakiran kita dengan Allah. Dapat dia pakai tatkala bekerja di rumah, yang tu pakai. Yang dia pakai dengan beli jaket, dengan necktie tu mana tu boleh. Tapi tak sah, tapi kurang afdal lah, sebab kita nak zahirkan kehinaan kita. Kalau pakai macam tu lah macam bozo pula. Sifat tu tak datang nanti, ya. Dan memakai pakaian yang buruk, yang lunak. Yang ini yang dipakai kalau bekerja di rumah. Dan sunat juga dikeluarkan binatang ke padang tempat sembahyang. Kalau ada lembu, kebau, biri semua kan, pulau. Tapi asing lah, yang duduk sekali fondol tu. Dia langgar lembu tu balik pula kawan. Asing ke sebelah. Mana kalau boleh sama-sama tu mengizharkan kepada Ta'ala perlunya semua makhluk ni kepada air. Jadi, ya.
Maka apabila berhimpun manusia, semua pakai sampai berhimpun pada tempat yang di padang, sunat diucapkan as-salatu jami'ah. Jangan diucapkan tak ada lagi yang jadi seorang ni sembahyang. Maka sembahyang imam serta mereka itu 2 rakaat seperti sembahyang hari raya dahulu tu. Ya, takbirnya pada rakaat pertama ialah 7 takbir. Macam sembahyang raya lah. Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Tu. Takbir pada rakaat pertama 7 takbir, yang lain daripada takbir ihram. Takbir ihram tak kira. Kemudian lepas tu 7 kali. Dan yang lain daripada takbir rakaat, rakaat takbirkan Allahu akbar tak termasuk tu. Mana dia 7 betul. Dan pada rakaat yang kedua 5 kali, 5 takbir. Lain daripada takbir diri dan takbir rakaat. Berdiri bangun daripada qiyam, daripada bawah untuk qiyam. Ya Allah. Dan sunat dibaca pada rakaat pertama, kemudian daripada surah Fatihah akan surah Qaf. Dan rakaat kedua, kemudian daripada Fatihah baca surah suatu Qamar, iqtarabatis sa'ah, sampai akhirlah. Kalau ingat baca kuliah Allah senang habis. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, sunat membaca 2 khutbah. Itu seperti khutbah hari raya pada sembahyang, pada segala rukunnya dan segala lain sama jelah. Melainkan takbir dia betul. Ya, takbir pada permulaan 2 khutbah maka diganti dengan istighfar. Tu. Kalau khutbah dia takbirkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali. Kalau sini ganti Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, baca 9 kali. Yang kedua 7. Jadi maknanya apa? Tukar. Bertakbir ni dia menarik akan rahmat Allah SWT. Ya, istighfar dia menarik akan rahmat Tuhan. Sesuai kita minta supaya rahmat diturunkan hujan tadi, kita banyak istighfar. Sebab apa? Kena firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Ini jelas nas ni. Istaghfiru rabbakum, minta ampun oleh sekalian kamu. Rabbakum akan Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Taala Maha Pengampun. Ya, kalau kita minta aja, jawab dia yursil as-sama, Allah akan utuskan langit tu alaikum, atas kamu. Apa diutus langit? Hujan midrara, yang lebat. Tu jadi maknanya itu salah satu daripada nas Quran. Penarik rahmat ialah banyak istighfar. Penarik rezeki pun banyak istighfar. Banyak istighfar, insya-Allah Tuhan berikan. Yang memberi Tuhan. Tapi jangan iktikad pula bacaan kita memberi kesan kepada hasil benda tu, syirik nanti. Ya, yang memberi Tuhan bukan ayat, bukan bacaan kita. Itu semua sebab saja. Ya, so kita sebab dan banyak wirid, banyak zikir. Allah. Kadang orang tak maju suruh dia ni rosak sini. Tu baca ni tak ada, kau baca tak yakin. Dia kena baca dengan yakin. Kita tanya yakin dengan siapa? Kena yakin lah dia. Yakin dengan siapa? Kena yakin lah dia. Oh, tapi tak faham. Kalau yakin bil qiraah dengan bacaan kita, syirik kan. Ya, kita syirik dengan ayat pula. Dia suruh baca tu supaya apa? Bacaan tu tengok makna. Semua menterjemahkan, ya, mengharap kita kepada Allah Ta'ala, minta ampun. Dan minta ampun, Tuhan turunkan hujan. Yang turunkan siapa? Dia. Yang memberi siapa? Dia. Pada kata yakin dengan siapa? Yakin billah, la bin nafsik, bukan dengan diri kamu. Yakin dengan Tuhan, bukan dengan diri kita. Kita apa ada kan. Guna sunat dibaca pada khutbah yang pertama itu akan doa ini. Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an ghadakan mujallalan sahhan tabakan daiman. Allahumma asqinal ghaisah wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa alaina midrara. Yang kita minta apa? Fa'arsilis sama. Minta tuangkan air daripada langit. Itu dia. Allahumma isqina. Kalau wasal Allahumma isqina ghaisan mughisan hani'an.
Ya Allah, ya Tuhanku, tuangilah, mana turunkanlah olehmu akan kami hujan yang memuaskan, lagi sedap, lagi menambahkan lagi banyak. Mana hujan yang datangkan menyebabkan manfaat, ya. Tapi yang membawa mak jangan rasa hujan 2 minggu tak berhenti, banjir pula. Ya, tadi kemarau, sesaat dia hujan tak break pula kan, banjir pula jadi pula. Satu hal pula. Jadi minta hujan yang mendatang menyebabkan keselesaan, memuaskan, lagi pula sedap dia mengambil nikmat. Banyak lagi mulia di dalam bumi ini, mesra di dalam bumi, lagi rata, ya, lagi kekal hingga sampai hajat kepadanya, ya. Kemudian, hai Tuhan kami, ya Allah, tolongilah olehmu akan kami hujan, dan jangan engkau jadikan atas kami daripada orang yang putus asa. Ya, hai Tuhanku, kami memohon ampun akan engkau, kerana bahawasanya engkau adalah yang amat mengampuni segala dosa, maka turunkanlah olehmu akan hujan yang banyak atas kami. Itu di antara doa istisqa. Kemudian daripada itu maka khatib menghadap kiblat, ya, dalam khutbah ni yang kedua. Sekira-kira lalu sepertiga khutbah tu kerana berdoa, dan sekiranya pada ketika itu membanyakkan akan minta doa dengan disirkan perlahan doa itu, dan juga dijaharkan, dinyari. Maknanya doa itu tengah timbul baca perlahan juga, kuat perlahan. Dan apabila dijaharkan oleh khatib akan doa, maka sunat bagi segala orang yang hadir mengucap amin. Dan jika disirkan, diperlahankan oleh khatib kan doa, maka sunat bagi yang hadir berdoa. Ya, ketika senyap tu kita doa sama. Bila dia baca kuat, kita aminkan. Tu. Dan demikian lagi dibaca pada ketika itu, Allahumma innaka amartana bidu'aik wa wa'adtana ijabatak, faqad da'awnaka kama amartana fa'ajibna kama wa'adtana. Cantik itu punya doa. Allahumma famnun alaina bimaghfirati ma qarrafna wa ijabatika fi suqyana, ya, wa wasi'atir rizq, ya, wa sa'atir rizqana. Dia minta rezeki. Wahai Tuhanku, bahawasanya engkau suruh kami dengan berdoa, dan engkau, ya, berdoa akan engkau, dan engkau janjikan kami perkenanmu, maka semuanya kami berdoa akan engkau seperti engkau suruh akan kami, maka perkenankan olehmu akan kami seperti engkau janji akan kami. Wah, cantik doa ni. Hai Tuhan yang menganugerahi olehmu atas kami dengan mengampuni barang yang kami perbuat akan dosa, dan anugerahkan olehmu akan kami perkenanmu, mana mustajab doa, dan anugerah olehmu akan kami akan hujan, dan luaskan rezeki kami. Minta Allah turunkan hujan yang memuaskan, mana yang cukup, kemudian jadikan kembang biak rezeki itu sebagai keperluan dia. Itu di antara sunat kita lapaskan supaya rayuan daripada hamba yang fakir kepada Tuhannya, dan sunat kita berpaling ke kiblat. Wallahu a'lam.